Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Rahayu binti Muhammad Nazir. Nombor matrik 291121. Saya daripada kumpulan M. Tajuk atau kertas kerja syarikat yang telah kumpulan saya ingin bentangkan adalah syarikat pembinaan, iaitu syarikat Aireka Corporation Berhad. Pengenalan syarikat Aireka Corporation Berhad atau lebih dikenali sebelum ini sebagai syarikat Laisua adalah sebuah syarikat milikan tunggal yang tersenarai di Bursa Saham pada 12 Julai 1993 dan dia dipindahkan ke papan utama pada 13 Jun tahun 2002. Telah mengamalkan prinsip Aizen iaitu falsafah 6S Style, Service, Security, Sophistication, Soul and Sustainability. Terdapat 3 teras perniagaan yang menjadi sumber pendapatan kepada syarikat iaitu dari segi pembinaan, hartanah serta teknologi. Dari segi pembinaan, syarikat mempunyai bidang kepakaran IECSB yang melebihi 50 tahun pembinaan bangunan yang diiktiraf serta jalan raya. Bagi bidang hartanah pula, syarikat mempunyai piawaian terhadap pembinaan rumah kediaman yang diiktiraf. Dan akhir sekali adalah teknologi, iaitu syarikat mempunyai pengalaman sejak tahun 2003 dalam memberi servis serta rangkaian sistem yang terbaik. Saya Wan Faizura binti Wan Abdul Aziz, nombor matrik 291123. Saya akan bentangkan misi dan visi syarikat. Misi syarikat adalah untuk menjadi sebuah syarikat yang terulung di peringkat global dengan rekod prestasi yang terbukti, boleh dipercayai dan kecermelangan yang ditunjukkan dalam kualiti serta kreativiti terhadap semua produk sekaligus perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Berdasarkan misi ini, ianya dapat dilihat dapat membantu dalam memacu kejayaan dan perkembangan syarikat. Dengan visi dan misi yang berfokuskan kepada pembangunan global, hal ini jelas menunjukkan perniagaan Aireka Corporation Berhad begitu progresif dalam menjalankan setiap urus niaganya. Syarikat Aireka Corporation Berhad juga telah berjaya membuktikan pencapaian terbaik dalam rekod prestasinya yang membanggakan dan tahap kebolehpercayaan prestasi yang ditunjukkan amatlah konsisten dan positif. Syarikat Aireka juga boleh dikatakan sangat cemerlang dari segi aspek kualiti dan berkreativiti dalam semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Seterusnya, produk dan perkhidmatan syarikat. Yang pertama, pembinaan dan kejuruteraan. Bidang pembinaan adalah merupakan bidang utama sejak penubuhan syarikat Aireka Corporation Berhad pada tahun 1967. Setelah lebih 50 tahun beroperasi, syarikat Aireka Corporation telah mencipta dan mencapai pelbagai pencapaian yang penting dan terbilang, sekaligus menjadi penyumbang terbesar dalam bidang pembinaan negara melalui pelbagai projek infrastruktur dan kejuruteraan yang berskala besar. Bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah terbaik dan berkualiti, syarikat Aireka akan menjalankan kajian ke atas projek pembinaan yang melibatkan pelbagai perancangan bagi mengoptimumkan kos dan sumber. Seterusnya, produk dan perkhidmatan syarikat yang kedua adalah hartanah. Syarikat Aireka Corporation Berhad melebarkan sayap perniagaan dengan menerokai bidang hartanah pada tahun 1990-an. Bermula dengan penglibatan dalam pembangunan hartanah kelas atasan di kawasan Mont Kiara, Kuala Lumpur. Dengan kekuatan dan kepakaran yang dimiliki, syarikat Aireka amat komited dan optimis untuk menerajui aktiviti dalam pembangunan hartanah dengan konsep yang tersendiri. Produk dan perkhidmatan syarikat yang terakhir adalah teknologi. Syarikat Aireka Corporation Berhad terus melangkah dengan mencuburi bidang lain termasuk bidang teknologi.
iRecast Technology dan iTech Network Solutions Sdn Bhd merupakan cabang baharu perniagaan ini yang ditubuhkan pada tahun 2003. Perniagaan ini tertumpu kepada rangkaian dan integrasi sistem yang merangkumi perundingan IT, perkakasan, perisian, virtualisasi, penyimpanan data dan safe house. Sejak daripada itu, perniagaan yang dijalankan oleh syarikat iRecast terus berkembang pesat sejajar dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bashirah, nombor metrik saya 291160. Antara pesaing utama syarikat untuk syarikat iRecast Construction Sdn Bhd. Dalam sebuah perniagaan, semestinya ada persaingan dari syarikat-syarikat yang lain. Antara faktor wujudnya persaingan adalah dari segi kepelbagaian perkhidmatan yang ditawarkan, harga tender yang ditawarkan lebih rendah, kemampuan syarikat lain untuk menyiapkan projek-projek yang dalam masa yang ditentukan atau lebih cepat, penggunaan bahan pembinaan yang lebih berkualiti dan populariti sesebuah syarikat. Antara pesaing-pesaing utama syarikat iRecast Construction Sdn Bhd adalah UAM Sdn Bhd, antara sebuah syarikat yang tidak asing lagi di Malaysia, antara pemaju hartanah negara yang utama di negara ini kerana kecekapannya dalam pelbagai pembangunan makro dan mikro. Syarikat ini memfokuskan kepada 4 perniagaan utama iaitu lebuh raya perbandaran dan pembangunan hartanah, kejuruteraan dan pembinaan dan pengusahaan aset dan kemudahan. Syarikat ini adalah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad. Dana kekayaan negara Malaysia adalah tanggungjawab mereka untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara dan rakyat. Yang kedua ialah Malaysia Resources Corporation Berhad, MRCB. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1968, merupakan pemaju utama dalam hub pengangkutan dan perniagaan di Kuala Lumpur. Sejak tahun 1990-an, syarikat ini mengetuai konsortium yang terdiri daripada Kereta Api Tanah Melayu dan Pembinaan Rezai untuk membangunkan KL Sentral sebagai satu hub pengangkutan yang terbesar di Malaysia. Yang ketiga adalah Ahmad Zaki Resources Sdn Bhd, AZRB, telah ditubuhkan pada tahun 1982 sebagai syarikat kejuruteraan dan pembinaan terkemuka yang disenaraikan di pasaran utama Bursa Saham Malaysia. Sejak penubuhannya, syarikat ini menjadi peneraju yang dipercayai dan bereputasi di dalam industri. Pada tahun 2022, syarikat ini telah dianugerahkan anugerah pencapaian Syasik 5 Star oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDP untuk projek Pusat Bandar Bukit Bintang dan Universiti Teknologi Petronas. Dan yang terakhir adalah Grand Saga Sdn Bhd, adalah sebuah syarikat konsesi tol lebuh raya Ceras Kajang yang diamanahkan kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan berkaitan penumpang dan menjadi pintu masuk penghubung utama bagi masyarakat sekitar Ceras dan Kajang. Ia dipertanggungjawabkan untuk menaik taraf jalan yang sedia ada, menambah jambatan dan membuat persimpangan bertingkat. Antara isu-isu terkini yang terlibat dengan syarikat iRecast Construction Sdn Bhd adalah yang pertama, kemalangan di tempat. Assalamualaikum, saya Zainab Yaakob, nombor metrik 291125 untuk tugasan BPN N1013 ingin membentangkan bahagian penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang kepada syarikat. Dengan memiliki tingginya kredibiliti pinjaman dari bank dan kerajaan, juga yang lain-lain, perniagaan sangat mudah. Tender dan supply juga akan menjadi senang. Syarikat Sdn Bhd juga mendapat peluang pelepasan cukai yang rendah kerana dividen dari syarikat tidak diambil kira cukai dan kadar cukai syarikat adalah rendah, tidak seperti cukai perseorangan. Syarikat boleh menjual saham kepada ahli syarikat dengan mudah. Kelemahan yang terdapat pada pasaran saham membuatkan syarikat mengalami tekanan keuangan seperti yang dialami oleh syarikat iRecast Corporation Berhad, bila mana syarikat ini tersenarai dalam status klasifikasi nota amalan 17. Bukan syarikat iRecast Corporation Berhad sahaja yang mengalami masalah ini, tetapi kebanyakan syarikat yang tersenarai di bursa saham seperti
Asia dan lain-lain lagi. Namun demikian, mereka akan cuba menyelaraskan situasi kewangan dengan lebih baik untuk mengelak risiko dinyah senarai dari bursa saham tersebut. Kelemahan yang dihadapi oleh syarikat adalah seperti terpaksa membayar cukai berganda seperti cukai korporat, cukai dividen dikeluarkan faedah yang diterima syarikat dan cukai jualan. Dan ahli-ahli dalam syarikat juga dikenakan cukai pendapatan masing-masing. Tiada rahsia maklumat dan segala kegiatan perlu telus dilaporkan kepada pemegang-pegang saham, SSM dan si pemberi hutang. Erika Corporation Berhad ini kini berpeluang bangkit semula dengan usaha gigih peneraju baru iaitu Muhammad Asnur Ismail. Usaha beliau membuahkan hasil bila mana menyusun kemantapan semula kewangan syarikat, memfokuskan bahagian pembangunan hartanah adalah strategi yang sangat berkesan. Keuangan adalah ancaman besar untuk semua syarikat. Kekuatan cara mengurus keuangan sangat memerlukan ahli lembaga pengarah yang profesional. Turun naik pasaran saham juga akan melibatkan syarikat. Banyak syarikat-syarikat yang berterus tinggi memerlukan kuatan yang sangat kuat untuk syarikat Erika Corporation Berhad. Namun demikian, syarikat ini mampu meneraju pasar saham dengan lebih baik dan maju di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Salahatun Nada binti Saidin, nombor matrik 291122, hala 7 masa depan syarikat. Erika menjalankan perniagaan dengan 4 perniagaan teras iaitu pembinaan, hartanah, teknologi iaitu dari segi hala 7 pembinaan, hala 7 hartanah, hala 7 teknologi dan juga program tanggungjawab sosial korporat CSR. Bagi hala 7 pembinaan, syarikat Erika telah beroperasi selama 50 tahun dalam perniagaan infrastruktur, pasukan pembinaan dan kejuruteraan. Antara skop-skop perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Erika adalah perkhidmatan reka bentuk dan bina, perkhidmatan pengurusan pembinaan, perkhidmatan pembinaan bangunan, perkhidmatan awam dan infrastruktur, perkhidmatan kejuruteraan asas dan geoteknik, dan juga perkhidmatan mekanikal, elektrikal dan paip. Bagi hala 7 hartanah, syarikat Erika telah mula beroperasi di Mont Kiara, Kuala Lumpur sekitar tahun 1990-an. Antara skop hartanah yang ditawarkan adalah perkhidmatan pembangunan hartanah dan kediaman, hotel, runcit, pejabat, taman perindustrian dan kompleks komersial pakar. Perkhidmatan pengurusan pembangunan dan dana equity tersenarai atau swasta, tankid dan reka bentuk dan bina perkhidmatan untuk hotel, pejabat mewah dan kompleks pakar, perkhidmatan perundingan, perolehan untuk pembelian tanah, reka bentuk dan hotel, dan juga khidmat nasihat bagi pembangunan hotel. Bagi hala 7 teknologi pula, syarikat Erika telah mengkhusus dalam integrasi rangkaian dan sistem yang merangkumi perundingan IT, pemenuhan pergagasan, perisian dan virtualisasi awam, persendirian, pemulihan bencana dan menguruskan pusat data yang dipanggil Safe House. Safe House adalah pusat data hijau yang selamat menawarkan penyelesaian, pemulihan bencana, awam persendirian, lokasi bersama dan perkhidmatan terus. Syarikat hala 7 teknologi ini wujud melalui perkongsian kukuh, melalui prinsipal IT antarabangsa seperti IBM dan Juniper Networks. Bagi program tanggungjawab sosial korporat CSR,
Syarikat Erica telah menubuhkan Erica Care yang merupakan program CSR utama Erica Corporation Berhad yang telah bermula sekitar awal tahun 2010. Program ini mengekalkan usaha CSR melalui penyertaan aktif dan bermatlamat daripada sukarelawan yang mendaftar dari semua peringkat kaki tangan di seluruh organisasi. Strategi-strategi bagi meningkatkan produktiviti syarikat adalah pelaksanaan latihan korporat dan insentif strategik kumpulan dapat memantapkan sumber manusianya dengan tenaga kerja yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk membawa syarikat ke peringkat lebih tinggi, menyediakan sokongan analisis dan khidmat nasihat, skim penstrukturan semula korporat, perancangan dan pelaksanaan plan. Syarikat Erica hendaklah sentiasa fokus dalam pembinaan dan hartanah, memandangkan dua segmen ini adalah kekuatan bagi syarikat sejak penubuhannya. Bagi syarikat Erica juga hendaklah mengembangkan kehadiran menerusi jalinan usaha sama dengan pihak ketiga, sama ada membabitkan kerajaan negeri, syarikat berkaitan kerajaan dan juga swasta. Secara tidak langsung, usaha sama dengan pihak ketiga ini dapat menjimatkan kos pemilikan hartanah kepada syarikat dan sejajar dengan strategi memantapkan kedudukan keuangan syarikat tersebut.